Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, Allah Ta'ala memberi nikmat boleh kita datang di rumah Allah untuk kita sama-sama solat maghrib berjamaah lebih kurang dalam 40 minit bersama dengan saya. InsyaAllah kita sama-sama mengaji, baca kitab. Dan pada malam yang mulia dan berkat ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam 11 Muharram 1442 Hijriah. 1442 Hijriah. Sebelum kita nak baca kitab, sebagai muqaddimah pada malam yang mulia dan berkat ini, malam yang ke-11, malam Muharram 1442 Hijriah, saya ingin mengupah ataupun menjelaskan muqaddimah ataupun sebagai aluan-aluan berkaitan dengan Muharram, tuan-tuan. Baik. Bila mana masuk bulan Muharram, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain, apatah lagi bermusuh-musuhan dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan ini dinamakan sebagai bulan Muharram. Muharram tu di dalam bahasa Arab, apa maksud Muharram? Dari perkataan harrama yuharrimu, muharrimun. Asdar muharrimun, iaitu bulan yang diharamkan untuk pertumpahan darah. Siapa yang melakukan dosa pertumpahan darah, membunuh di antara satu sama lain, maka dosa dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu larangan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, bulan Muharram juga sebagaimana yang disepakat oleh para khulafa ar-rasyidin, disepakat oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Sayyidina Ali. Mereka bersepakat bahawasanya Muharram itu adalah bulan pertama ditentukan dalam takwin Islam. Bulan pertama ditentukan dalam takwin Islam. Kalau bulan bukan Islam itu ialah bulan Januari. Kalau bulan bukan Islam, bulan Januari. Tapi bulan Islam bermula dengan bulan Muharram. Alhamdulillah. Dan kita hari ini kita berada di bulan Muharram, tabarakallah. Bulan Islam pun ada 12 bulan.
Begitu juga dengan bulan bukan Islam, ada 12 bulan. Apa dia bulan Islam itu? Kita nak ulang balik, anak-anak kita selalu duk menyanyi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tuan, itu bulan Islam, ada 12 bulan. Macam tu juga dengan bulan Masihi, ada 12 bulan. Waktu tu kata bulan orang putih. Bulan Masihi itu bulan orang putih. Bulan Melayu, bulan Islam, bulan Hijriyah, ada 12 bulan juga. Bulan Masihi apa dia? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Ada juga 12 bulan. Dan hari ini kita berada di bulan Ogos. Kita nak sambut bulan kemerdekaan pada hari Isnin. Tak lama lagi, alhamdulillah, tabarakallah tuan-tuan. Sesuai dengan sambutan Muharram, tabarakallah. Baik. Bila mana sebut saja perkataan bulan Muharram, ni tak baca kitab lagi. Yang ni baru mukaddimah tuan-tuan. Mukaddimah berkaitan dengan bulan Muharram. Saya nak petik sabda baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana berlaku di bulan Muharram, apakah suruhan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis hari ini tuan-tuan, hadis Nabi. Hari ini hari Sabtu. Hari ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang berpuasa, maka puasa pahala dia itu seperti di bulan Ramadan. Dia dapat pahala puasa hari ini seperti bulan Ramadan. Itu kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pahala itu besar. Siapa yang puasa hari ini? Alhamdulillah tuan-tuan yang puasa. Yang tak puasa hari ini tak apa, terlupa nak buat macam mana. Minta doa panjang umur insya-Allah tahun depan kita puasa tuan-tuan. Baik, saya nak petik sebuah hadis baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat tadi duduk dalam kereta, saya semak tengok sebuah hadis Nabi sebelum nak baca kitab. Kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan pahala puasa, siapa yang puasa pada hari ini hari Sabtu 10 Muharram itu, kata Nabi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamun yawma fadlahu ala khairihi illa hazal yawm yawm ashura wa hadha ash-shahr yani shahr ramadan. Hadis riwayat Bukhari, rujukan kitab 1867. Wa ma'na yataharra ay yaqsadu sawmahu litahsili sawabahu wa raqbatun fihi. Kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa pada 10 Muharram hari ini, hari Sabtu, iaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sangat suka, sayang. Suka maksudnya sayang apa puasa ni. Dan pahala dia itu seperti pahala yakni fi syahri Ramadan, seperti bulan Ramadan, kata Imam Bukhari radhiyallahu anhu, tabarakallah. Nabi suka, tu dia, pahala dia macam tu. Sebab apa? Nabi buat, tabarakallah. Bila mana Nabi buat, sunat kita buat. Apa yang Nabi buat kita ikut, kita dapat pahala. Tapi terlupa je nak Ustaz, terlupa tak apalah. Banyak lagi bulan Muharram kita boleh buat hari Isnin. Nabi kata tak apa, jangan susah hati. Hari Isnin ada lagi. Bulan apa? Bulan Muharram, bulan yang mulia. Muharram ni maksudnya bulan yang mulia. Sekejap lagi saya nak cerita yang dikatakan mulia tu tang mana? Ada dicerita 10 Muharram tu. Berlaku di bulan Muharram. Antaranya 10 Muharram tu apa dia? Ada dicerita dalam kitab. Habis cerita bulan Muharram baru kita baca kitab. Kalau sempat baca kitab, tak sempat nak baca mana. Baik, seterusnya hadis yang kedua,
Kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang lain, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang sesiapa yang berpuasa pada hari ini 10 Muharram, maka kata Nabi, diampunkan dosa dia iaitu setahun. Diampunkan dosanya iaitu selama sanatun kamilah. Diampunkan dosa dia selama 1 tahun. Tabarakallah. Saya nak baca hadis Nabi. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumul Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sunnati allati qablahu, riwayat Muslim. Nombor hadis 1976, hadis riwayat Muslim, Imam Muslim kata. Maka diampunkan dan dibuang sebanyak 1 tahun akan dosa dia. Itu dia, diberi ganjaran pahala selama 1 tahun dan dibuang, yukaffar. Apa maksud yukaffar? Dibuang dosa selama 1 tahun. Dah belah bagi apa ni, bagi pahala selama setahun, seolah-olah dia berpuasa setahun, malah dibuang akan dosa dia selama 1 tahun. Dosa kecil lah, bukan dosa besar. Itu dia, besar pahala ni. Baik, sambungan lagi. Kemudian tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, wallahu zul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang maha besar memberi ganjaran pahala kepada orang yang melakukan amalan puasa pada 10 Ashura. Tabarakallah tuan-tuan. Besar. Sebab itu orang tua zaman dulu kala, nak cerita sikit orang tua zaman dulu kala, bila mana mai 10 Muharram, apa yang dia buat? Saya dah jumpa seorang maklum beli apa ni dekat Bukit Tajam. Saya pergi beli kacang lah. Kau nak tu beli pagi, beli orang panggil jagung, beli tepung. Nak buat apa? Nak kacau bubuk Thora. Lalu kata nak buat kacau bubuk Thora. Bagus tak? Ini amalan orang tua zaman dulu. Dia pakai kacau bubuk Thora sebab nak buka puasa pada hari Ashura. Itu dia. Barakallah. Kalau kita boleh buat macam tu, amalan tu bagus. Lah ni kalau kita nak kacau bubuk Thora, orang panggil bubuk Thora, orang kampung panggil bubuk Thora. Sebenarnya bukan bubuk Thora, bubuk Ashura. Ustaz, sebab apa bubuk Ashura Ustaz? Sebab dia ada 10 jenis. Kalau tak cukup 10 jenis, tak nama bubuk Ashura. Apa dia? Jagung, susu, tepung, apa dia lagi, kentang, apa dia lagi, tahu ada apa? Tak cukup lagi, pisang, kemudian tu ubi keledek, ubi merah, ubi putih, kemudian tu sagu, apa dia, santan, cukup 10. Bubuh dan baru cukup Ashura. Tidak zaman dulu kalau depa buat, bukan depa kacau saja tu, ada 10 jenis. Baru cukup Ashura Ustaz. Baru nama dia bubuk Thora. Dia. Kemas. Tu zaman saya dulu. Saya ingat ni zaman budak-budak dulu, umur 12 tahun. Duduk kat kampung, Tok Imam kata, "Woi, hari ni kita mai kacau bubuk Thora." Kacau sampai pecah peluh. Kacau peluh sampai jatuh meleleh, sampai jatuh dalam kawah. Makan peluh-peluh ni sedap ni amat tuan-tuan. Sebab ada kacau zaman dulu tuan-tuan, zaman budak-budak. Sekolah tuan-tuan. Habis tu pakai buah dalam daun pisang, buah dalam talam, pakai buat beli seorang sepiran. Barakallah tuan-tuan, seronok zaman tu. Tapi zaman lah tuan-tuan, tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan, main masjid pun kena pakai pelitup muka. Apatah lagi nak kacau bubuk Thora, lagi tak boleh. Tu dia. Itulah apa ni zaman kita, zaman sekarang. Wal a'yazubillah, minta habis. Baik, itu hadis yang kedua berkaitan dengan apa ni, kelebihan orang yang berpuasa apa ni di bulan Muharram, iaitu 10 Muharram. Maka diampunkan dosa dia dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Tabarakallah. Itu yang kedua. Baik, cerita yang ketiga pula. Saya suka baca hadis Nabi
Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam hadis Nabi. Moga-moga apa yang kita buat ibadat ni berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat ibadat kena rujuk dulu. Nabi buat tak? Kalau Nabi tak buat, jangan buat. Takut apa yang Nabi tak buat kita buat, dia takut dia jadi menyimpang. Menyimpang ni maksud dia tak ada apa-apa, rugi, tak? Baik. Hadis yang ketiga pula, satu peristiwa berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah Al-Munawwarah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat golongan Bani Israel yang terdiri daripada golongan Yahudi. Orang Bani Israel ini adalah golongan Yahudi. Nah, orang sebut kata orang Yahudi, golongan Bani Israel. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada kaum Bani Israel, ataupun golongan Yahudi ni, tuan-tuan. Bani Israel iaitu zaman Nabi Allah Isa AS. 2000 tahun yang dulu mereka duduk di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW nak mai di Madinah tu, mereka dah ada dah. Tu zaman Nabi Allah Isa pun mereka dah ada dah. Di kota Mekah pun ada, di Madinah pun ada. Golongan Bani Israel. Kemudian tu pula golongan Bani Israel ini dipecahkan pula kepada golongan Yahudi. Ada golongan Yahudi, ada golongan Nasara, tuan-tuan. Ada golongan Majusi, tuan-tuan. Banyak puak-puak geng di Mekah dan juga di Madinah ni. Maka bila mana Rasulullah SAW sampai di kota Madinah ni, maka Rasulullah heran. Tanya kepada mereka, wahai orang Yahudi, hampa ni dah lah bukan orang Islam. Sebab apa hampa puasa pada 10 Muharram ni? 10 Muharram. Maka jawab orang Yahudi ni kata, kami nak memperingati sejarah Nabi Allah Isa alaihissalam dengan golongan Bani Israel. Kami nak ingat balik sejarah berlaku kepada siapa. Dalam kitab ni dia tulis, iaitu Nabi Allah Musa. Minta maaf, bukan Nabi Allah Isa. Berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana tentera Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Taala. Bila mana Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Taala, tentera Firaun kejar Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa alaihissalam selamat di sebuah pulau, di tanah lapang, maka ditenggelamkan tentera Firaun. Bila mana ditenggelamkan tentera Firaun, maka pada hari itu Nabi Allah Musa alaihissalam berpuasa. Sebab apa berpuasa? Sebab dia bersyukur kerana dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah. Itu kata orang Yahudi. Maka jawab Rasulullah SAW kepada golongan Yahudi ini, wahai Yahudi, sebenarnya aku ini lebih layak berpuasa pada 10 Ashura, bukannya hampa. Sebab hampa ni bukannya orang Islam. Aku lebih layak daripada hampa yang nak berpuasa ni. Sebab apa? Kalau nak berpuasa. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang nabi dan juga rasul yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Firaun dan juga pengikut-pengikut dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Allah Musa alaihissalam mengajak kaum Firaun itu untuk beriman kepada Allah dengan mengikut kitab Taurat. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam bawa mai kitab apa? Kitab Taurat. Akulah yang layak untuk nak berpuasa kerana aku nak ikut sunnah Nabi Musa alaihissalam. Itu kata siapa dia? Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya aku yang kena puasa, bukan hampa nak puasa. Sebab Musa itu adalah sahabat aku. Tuan-tuan, sahabatlah tuan-tuan. Dia anggap sebagai sahabatlah, sahabat saudara Islam. Bukan duduk di zaman Nabi, tapi dia anggap sebagai Musa itu seagama, se-Islam. Aku layak yang berpuasa, bukan engkau yang layak berpuasa, wahai Yahudi. Maka Yahudi pun sengak, tak kata apa, tuan-tuan. Bila mana Nabi Muhammad SAW berpuasa pada 10 Ashura, maka seluruh umat Islam pun berpuasa pada 10 Ashura. Tuan-tuan, sunat kita berpuasa pada 10 Ashura.
Baik, saya nak baca sejarah yang dirakamkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam sebuah kitab, Ashura huwa yaumul ladzi anjallahu ta'ala fi Musa wa qaumihi wa aghraqa Fir'aun wa qaumihi fasama Musa syukran summa samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa maksud dia? Baik. Bulan Ashura itu 10 Muharram itu merupakan hari yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga wa qaumihi dan juga kepada kaumnya. Baik, dalam kitab Arab ni dia kata apa? Dalam kitab hadis ni dia kata apa? Wa aghraqa Fir'aun wa qaumihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkaramkan Fir'aun dan juga kaum dia. Bila mana dikejar, bila mana Fir'aun dan juga kaumnya itu mengejar Nabi Musa AS. Ini kisah dalam kitab Arab. Saya rujuk kitab Arab, tuan-tuan. Boleh kita kongsi sama sejarah sebab apa Nabi Muhammad SAW puasa pada 10 Muharram. Ada dicerita dalam kitab Arab ni, tuan-tuan. Kitab hadis Nabi ni. Kemudian tu fasamahu Musa syukran. Maka selepas Nabi Musa AS ni selamat, maka dia pun puasa. Puasa sebab apa? Nak bagi tahu pada Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan, rasa seronok. Seronok selamat. Kalau dia tak selamat, lingkup dia mati, tuan-tuan. Fir'aun ni, tuan-tuan, bukannya jalan-jalan orang, dapat Musa pancung. Itu Fir'aun zalim. Zaman Fir'aun tu zaman zalim. Kemudian tu bila mana Nabi Musa AS berpuasa, summa samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut puasa. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut sejarah Nabi Musa AS berpuasa, maka dia berpuasa. Tu sejarah 10 Muharram tu. Kemudian tu lagi qala, ni sebuah kisah yang lain pula. Qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah al-Munawwarah fawajada al-Yahud yasumuna yaum al-Ashura. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddama, sampai di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran golongan Yahudi ini berpuasa pada 10 Muharram. Dia heran, sebab apa berpuasa? Dua kali berpuasa sebab apa? Tuan-tuan, orang Yahudi pun dia berpuasa juga. Walaupun mereka ni bukan orang Islam, tapi mereka puasa juga. Tu dia. Itu orang bukan Islam, orang Yahudi. Sebab tu kita jangan duk heran. Weh, orang Kristian pun puasa juga ke? Tu dia. Sebenarnya mereka pun asal usul mereka, tuan-tuan dan puan, mereka pun beriman juga, tapi iman mereka sesat. Sebab apa sesat? Sebab mereka percaya Allah mempunyai anak.